Drone pantau pergerakan di 12 lokasi panas kes COVID-19 seluruh negara. Tambah baik kecekapan operasi pengawasan tentera dan polis. Rakyat terus diminta kekal di lokasi masing-masing. Pertingkat kadar pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan yang cecah tahap 95%. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 24 Mac bersama saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Atika Muhammad Naim. Tambahan 106 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes itu sebanyak 1,624 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media harian memaklumkan satu lagi kes kematian baru direkodkan menjadikan jumlah kematian terkini sebanyak 15 kes. Kes kematian ke-15 merupakan kes 1,519. Lelaki warga negara Malaysia berumur 70 tahun. Beliau mempunyai penyakit kencing manis dan darah tinggi dan disyaki mempunyai sejarah kontak dengan kes positif COVID-19 iaitu kes kes 703 ataupun 703 semasa solat Jumaat. Beliau mempunyai gejala selama seminggu iaitu demam, batuk dan kesesakan nafas untuk 3 hari. Beliau telah dirawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar pada 18 Mac 2020. Kesihatan beliau merosot dan telah diberi bantuan pernafasan di unit rawatan rapi dan kemudian dia disahkan meninggal dunia pada 24 Mac jam 5.35 pagi. Ketika ini terdapat 64 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU termasuk 24 individu memerlukan bantuan pernafasan. Manakala 24 kes telah pulih dan dibenar keluar hospital hari ini menjadikan keseluruhan sebanyak 183 kes. Rakyat dinasihatkan supaya tidak mendiskriminasi jemaah tabligh berikutan kluster kes COVID-19 melibatkan golongan itu. Datuk Dr. Nur Hisham menegaskan apa yang penting adalah usaha mengesan dan merawat jangkitan COVID-19 dalam kalangan mereka, keluarga dan kontak rapat mereka. Janganlah kita persalahkan jemaah tabligh. Janganlah kita diskriminasikan jemaah tabligh. Janganlah kita stigmakan jemaah tabligh. Apa yang penting adalah kita membantu mengesan dan mengawal jangkitan COVID-19 di kalangan jemaah tabligh dan kontak mereka. Tambah Datuk Dr. Nur Hisham, daripada 106 kes baharu yang dilaporkan hari ini, 43 kes ialah berkaitan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling. Manakala 63 kes lagi berkaitan lain-lain kluster dan masih dalam siasatan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan memanggil 3,000 pesara terdiri daripada jururawat dan pegawai perubatan bagi membantu kaki tangan sedia ada menangani wabak COVID-19. Seramai 3,000 staf, contohnya staf nurse yang telah pencen dan akan kembali untuk membantu Kementerian Kesihatan. Jadi kita nama dah ada, tapi kita tengah dalam urusan untuk pengambilan staf-staf tersebut. Semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan pertukaran RM100 juta akan disalurkan kepada KKM untuk pelantikan kaki tangan secara kontrak, khususnya jururawat bagi membantu kementerian itu. KKM juga dalam usaha menggerakkan kaki tangannya dari negeri lain ke lokaliti yang mempunyai kes tinggi COVID-19. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan hari ini, Selangor mencatat jumlah kes COVID-19 tertinggi iaitu sebanyak 381 kes. Ini diikuti Kuala Lumpur, Putrajaya 272 kes dan Sabah 170 kes.
Berkuat kuasa serta-merta Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama Polis Diraja Malaysia PDRM memulakan operasi pemantauan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 12 kawasan berisiko tinggi wabak COVID-19 menggunakan drone atau pesawat tanpa pemandu UAV. Jelas Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afandi Buang, penggunaan teknologi drone akan menambah baik pengawasan PKP seperti kejayaan dicapai China. Tempat tu kita rasa di mana ada kumpulan-kumpulan masih lagi berdegil. Of course, buat masa ni kita tak boleh nak buat satu Malaysia ni, tetapi kita buat targeted area lah yang kita rasa yang patut kita lakukan. Dengan ini kita berharap kita punya operasi kawalan pergerakan ini dapat dijalankan dengan lebih efisien dan dengan berharap kita punya KPK ni sentiasa berada di tahap yang tinggi. Tan Sri Afandi turut menyatakan bahawa operasi pengawasan PKP melibatkan anggota tentera setakat ini berjalan lancar dan mendapat maklum balas positif daripada masyarakat. Bila bercakap dalam sidang media di Ibu Negara. Bukan sekadar nasihat, tindakan undang-undang bakal dikenakan kepada mana-mana pihak yang ingkar dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Peringatan itu disuarakan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meski kadar pematuhan hari ke-6 semalam pada tahap 95%. Pihak polis mungkin akan mengubah cara mereka, bukan setakat nasihat tetapi tindakan undang-undang juga akan diambil kepada mereka yang menghalang penjawat awam dan juga yang masih berdegil dan gagal untuk mematuhi arahan ataupun nasihat yang dikeluarkan oleh pihak polis. Dari segi statistiknya, sebanyak 695 laporan polis telah pun dibuat, 46 kes sedang disiasat dan di mana kertas siasatan telah pun dibuka untuk 46 kes ini dan yang ditangkap seramai 28 orang setakat ini. Datuk Seri Ismail menyatakannya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas menteri-menteri mengenai PKP di Putrajaya. Setakat semalam, 1,029 sekatan jalan raya telah dilakukan di seluruh negara melibatkan pemeriksaan terhadap 193,687 kenderaan. Pasukan keselamatan turut melakukan 2,481 pemeriksaan mengejut selain 1,711 aktiviti hebahan mengenai PKP. Datuk Seri Ismail turut menasihatkan mereka yang pulang ke kampung supaya terus kekal berada di kampung. Ia berikutan terdapat segelintir individu yang mahu segera kembali ke ibu negara atau ke bandar-bandar utama lain. Saya harap perkara ini tidak dilakukan. Seperti kita telah nasihatkan bahawa terus tinggal di kampung halaman masing-masing. Pihak polis telah pun mengadakan sekatan iaitu di 23 tol untuk menyekat masyarakat ataupun rakyat kita yang pulang ke kampung untuk kembali ke tempat kerja masing-masing. Mengulas mengenai zon merah COVID-19, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, Majlis Keselamatan Negara akan memperincikan prosedur operasi standard untuk mengekang penularan di kawasan berkenaan. Perbincangan akan dibuat bersama Kementerian Kesihatan, Polis dan ATM. Dan setakat ini, 6 kawasan dilabel zon merah iaitu Petaling Jaya, Lembah Pantai, Hulu Langat, Johor Bahru, Seremban dan Titiwangsa. Selain itu, satu jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi memastikan rantaian bekalan makanan tidak terjejas sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Penyelarasannya melibatkan 3 buah kementerian. Ada 3 kementerian yang terlibat iaitu MITI sendiri, Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi komiti ini akan membincangkan dari segi bukan saja dari segi supply
Tetapi sejak daripada rantaian tu, daripada permulaan rantaian. Kalau Kementerian Pertanian memastikan sebagai contoh bahan makanan seperti ikan, sayur dan sebagainya boleh diperolehi. Dari segi penghantaran juga, sebab kita dengar kadang-kadang ada waktunya kenderaan-kenderaan yang membawa makanan ataupun bahan-bahan seperti sayur, ikan dan sebagainya tidak dapat digunakan kerana ada sebab-sebab tertentu. Jadi jawatan kuasa ini akan memastikan bukan saja bahan makanan dikeluarkan, tetapi juga boleh dihantar, dan juga mungkin dari segi untuk packing dan sebagainya. Perbincangan sedang diusahakan dengan kerajaan China bagi memohon bantuan untuk menghantar pakar khususnya dalam bidang perubatan ke negara ini dengan kadar segera. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, ia antara usaha dilakukan Wisma Putra dalam mengekalkan hubungan baik Malaysia dengan negara-negara luar bagi mendapatkan bantuan menangani pandemik global COVID-19. Dalam sidang media disiarkan secara langsung menerusi Facebooknya, Datuk Seri Hishamuddin berkata Khamis ini satu sidang video akan diadakan antara pakar perubatan Malaysia dengan negara itu. Susulan perbincangan ini saya difahamkan pakar perubatan dari 26 buah hospital di Malaysia akan mengadakan video conferencing dengan pakar-pakar perubatan yang berada di China pada Khamis ini, 26 Mac, bagi berkongsi kaedah serta strategi terbaik dalam melawan COVID-19. Tambahnya, Malaysia juga akan mendapatkan bantuan peralatan perubatan dari Emirat Arab Bersatu dalam masa terdekat. Datuk Seri Hishamuddin turut memaklumkan satu penerbangan khas akan berlepas ke Dhaka esok bagi membawa pulang 270 rakyat Malaysia yang terkandas di Bangladesh menggunakan pesawat sewa khas milik syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Wisma Putra sedang menguruskan perkara itu manakala kerajaan Bangladesh sudah memberi jaminan kebenaran pesawat untuk mendarat dan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Hazrat Shah Jalal, Dhaka. Jumlah ini termasuk 219 orang pelajar yang menuntut di Bangladesh, 55 orang kehitangan Hospital Medan Malaysia di Cox's Bazar, 73 orang yang menetap dan bekerja di Bangladesh termasuk ahli keluarga mereka, dan 20 orang penjawat awam serta ahli keluarga penjawat awam yang bertugas di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Bangladesh. Daripada jumlah ini, seramai 270 orang telah bersetuju dibawa pulang ke Malaysia Dalam pada itu, parti MIC yang menanggung kos penerbangan itu memberitahu pesawat tersebut akan berlepas esok. Sebelum ini, MIC turut sama membantu membiayai kos 6 penerbangan sewa khas membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di India sebelum ini. Sementara itu, setakat pagi tadi, 696 rakyat Malaysia yang terkandas di India selamat tiba di tanah air. Sehingga kini, Wisma Putra sudah berjaya membawa pulang lebih 1,000 rakyat Malaysia yang terkandas di beberapa buah negara termasuk Itali, Uzbekistan, Mesir, Maldives, Nigeria, Thailand, Jepun dan Kemboja. Anda masih bersama Berita Perdana. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima sumbangan RM5 juta untuk tabung COVID-19 daripada syarikat korporat hari ini. Antaranya Spenco, DRB Highcom, MMC Berhad dan YTL Corporation Berhad. Spenco diwakili Tan Sri Robert Tan Hua Chun yang menyumbang RM2 juta. DRB Highcom pula diwakili Datuk Sri Syed Faisal Alba, Syed AR Alba. MMC Berhad diwakili Datuk Sri Cik Khalid Muhammad Noh dan Tan Sri Datuk Francis Yeo Sok Ping mewakili YTL Corporation Berhad. Masing-masing menghulurkan sumbangan RM1 juta. Tan Sri SP yang mewakili Titi Jaya Land Berhad pula menyumbang 520,000 penutup hidung dan mulut untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Sumbangan itu menjadikan jumlah keseluruhan sumbangan tabung COVID-19 sebanyak RM8.125 juta tidak termasuk barangan sejak tabung itu ditubuhkan pada 11 Mac lalu. Sempena peringatan Hari Polis ke-213, kita ikuti ucapan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Polis yang ke-213 kepada seluruh anggota polis yang berada di seluruh negara. Segala khidmat bakti dan perjuangan yang telah pun anda semua curahkan sepanjang tempoh anda berkhidmat dalam anggota polis diraja Malaysia adalah suatu yang amat saya hargai. Tentu ianya merupakan satu pengorbanan yang amat besar untuk menjamin agar negara kita kekal, selamat dan sejahtera dan jauh daripada ancaman yang boleh menjejaskan keselamatan kita semua. Sekarang ini negara kita dilanda oleh wabak penyakit COVID-19 yang tentunya sedang pun mengancam kesejahteraan dan keselamatan rakyat kita. Yang penting ialah kerana kita telah pun melaksanakan sekatan kawalan pergerakan yang telah pun kita mula lebih 10 hari yang lepas, dan di sinilah saya ingin menyatakan rasa terima kasih dan bangga saya kepada semua anggota polis yang telah pun dengan secara sukarela dikerah untuk menjalankan tugas untuk menjamin agar kawalan pergerakan ini dapat dilaksanakan secara yang berkesan. Tentulah ia memerlukan suatu pengorbanan dan juga komitmen yang tinggi untuk menentukan agar negara kita ini akan terus menjadi sebuah negara yang aman dan selamat. Oleh sebab itu, saya sekali lagi ingin menyatakan rasa bangga saya di atas khidmat bakti yang anda semua telah curahkan selama ini. Dan mudah-mudahan segala pengorbanan anda itu akan mendapat balasan dan juga dapat pahala yang sebesar-besarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Selamat menyambut Hari Polis se-Malaysia. Mudah-mudahan saudara semua akan berada dalam keadaan aman, selamat dan sejahtera. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Laporan cuaca dimulakan dengan melihat status terkini berkenaan dengan gelombang haba yang dicatatkan di sekitar Chuping, Perlis dan juga Sik dan juga Kuala Muda, negeri Kedah. Pada ketika ini berada pada tahap 1, tahap berjaga-jaga, iaitu suhu maksima yang dicapai adalah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Seterusnya, laporan terkini berkenaan dengan bilangan hari tanpa hujan yang dicatatkan setakat 23 Mac 2020 pada ketika ini melibatkan jajahan Pasir Mas Kelantan, iaitu catatan tertinggi setakat ini selama 29 hari, diikuti dengan Langkawi 17 hari dan juga di sekitar Baling, Kedah selama 15 hari tanpa hujan. Sehubungan dengan itu, Map Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini. Kita lihat kepada paparan laporan dan juga carta angin bagi rantau negara kita.
kita dapat diperhatikan keadaan rantau negara masih lagi menerima tiupan angin dari arah timur laut dan kini berada pada fasa akhir monsun timur laut dan kelajuan angin yang dicapai setakat ini adalah antara 20 hingga 30 km sejam. Namun begitu, tiada sebarang amaran terperingkat bagi angin kencang dan gelora yang dikeluarkan setakat ini. Kita perhatikan pula kepada paparan imej gema radar bagi Semenanjung Malaysia. Keadaan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di beberapa tempat pada malam ini lebih tertumpu di sekitar negeri Kedah, pedalaman negeri Perak, negeri Pulau Pinang termasuklah di Pulau Langkawi serta di beberapa buah daerah melibatkan Jelebu, Rembau, Port Dickson dan juga Jelebu, Rembau, Port Dickson dan Negeri Sembilan, manakala di daerah Temeloh dan Bentong, Negeri Pahang. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pada malam ini keadaan adalah baik dan tiada hujan yang diserap bagi kebanyakan tempat. Namun demikian, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di sekitar pedalaman negeri Sabah dan juga di bahagian barat Sarawak. Dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti juga. Seterusnya kita sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Twitter, Instagram dan juga Facebook rasmi Met Malaysia. Akhir kata, dari seluruh warga Met Malaysia ingin memohon kepada rakyat Malaysia agar patuhi larangan perintah pergerakan yang sedang dijalankan supaya duduk di rumah, stay at home untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Sekian dari saya, Farah Halim. Assalamualaikum. Bertemu kembali. Sebanyak 85 kes berita palsu berkaitan jangkitan COVID-19 sedang disiasat. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 6 daripadanya telah didakwa di mahkamah. Jadi kepada yang gemar menyiarkan berita palsu, gemar share berita palsu kepada rakan-rakan yang lain, jadi saya harap tolong hentikan. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang masih berdegil menyebar berita palsu semata-mata mahu menimbulkan suasana panik. Hari ke-7 Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyaksikan rata-rata pengguna yang mengunjungi premis perniagaan bagi membeli barangan keperluan dan makanan mematuhi arahan pihak berkuasa. Pihak peniaga pula tidak ketinggalan menyediakan kemudahan sebagai langkah keselamatan melindungi semua pengguna daripada bahaya wabak COVID-19. Laporan wartawan Audi Muhammad Nur. Beberapa buah pasaraya dan restoran sekitar Lembah Kelang mengambil langkah proaktif dalam mencegah penularan COVID-19. Tinjauan di premis menjual makanan mendapati para pekerja diwajibkan memakai topeng muka dan sentiasa memastikan penjarakan 1 meter antara mereka dengan pelanggan ketika berurusan. Semua customer akan dijarakkan 1 meter daripada seorang ke seorang 1 meter dan saya harap semua customer yang datang memakai mask dan satu orang daripada keluarga sudah mencukupi untuk membeli makanan di sini.
Bagi pasaraya pula, selain menghadkan jumlah pelanggan yang dibenarkan membeli barangan, aspek penjarakan sosial turut ditekankan pengusahanya. Bila datang ke Maidin, tolong datang satu orang saja, head of the family. Janganlah bawa anak-anak, cucu-cucu, because ini bukan cuti-cuti Malaysia. Sekarang masa singkat dan seberapa boleh tolong masuk ke Maidin secepat mungkin. Dan di cawangan Maidin kita ni memang kita ambil suhu badan, sabar sikit, memang ada panjang queue kadang-kadang, tapi beratur dan pastikan bila kita beratur walaupun ambil suhu pun kenalah pakai social distancing 1 meter. Hanya seorang saja yang dibenarkan untuk membeli keperluan isi rumah. Ingat, jangan buat pembelian panik. Selain pembelian fizikal di premis, majoriti peniaga menyediakan perkhidmatan urus niaga dalam talian yang wajar dimanfaatkan pengguna sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Laporan Audi Mamano, RTM. Dua pintu sempadan Perlis Thailand telah ditutup sepenuhnya susulan keputusan kerajaan Thailand menutup 9 pintu sempadan Thailand Malaysia sejak awal pagi semalam bagi mengekang penularan COVID-19. Dua pintu sempadan itu ialah di Wang Kelian, Wang Prashan dan Padang Besar ditutup sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Tinjauan kami di pintu sempadan Wang Kelian, Wang Prashan mendapati hanya pergerakan barangan dibenarkan manakala urusan lain tidak dilarang sepenuhnya. Bagaimanapun, bagi kemasukan ke wilayah Satun, hanya pemandu dan kelindan warga Malaysia dibenarkan masuk dan ianya bergantung kepada keputusan pemeriksaan kesihatan mandatori di pintu sempadan. Manakala di pintu sempadan Padang Besar, ia ditutup sepenuhnya dan tiada sebarang pergerakan kenderaan dilihat sepanjang tinjauan dilakukan wartawan kami. Bagi warga Thailand yang ingin pulang, hanya dibenarkan menggunakan laluan udara sahaja. Begitu juga warga Malaysia. Bagi melancarkan perjalanan pekerja dalam perkhidmatan penting negara, Polis Johor pula membuka lorong pantas atau fast lane di beberapa lokasi sekatan jalan raya mulai hari ini. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Ashmon Bajah berharap inisiatif itu memudahkan petugas kesihatan dan agensi terlibat menjalankan tanggungjawab mereka sepanjang PKP. Kadar pematuhan di Johor kini semakin baik, kira-kira 95%. Polis Terengganu pula akan menempatkan anggotanya di institusi perbankan yang dijangka menjadi tumpuan ekoran pembayaran gaji penjawat awam esok. Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Cik berkata, penempatan mereka bagi menghadkan pergerakan pelanggan dalam satu-satu masa. Pihak bank juga diingatkan agar mengikut arahan jarak sosial 1 meter antara pelanggan di semua mesin pengeluaran ATM. Malah dinasihat untuk melakukan disinfeksi mesin ATM dan mesin deposit tunai. Di Pulau Pinang pula, polis bersama ATM akan terus mengadakan sekatan jalan raya bagi memastikan PKP dipatuhi sepenuhnya. Orang ramai dilihat masih keluar ke bandar pada waktu malam tanpa alasan kukuh. Ketua Polis Daerah Timur Laut Assistant Commissioner Sofian Santong berharap penduduk negeri itu mematuhi arahan memandangkan PKP masuk hari ke-7. Dan seterusnya, operasi sekatan jalan raya turut dipertingkatkan di Melaka termasuk sempadan negeri. Menurut Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Syarul Lali Masduki, keseluruhan 12 operasi dijalankan di seluruh negeri pada setiap masa. Lebih 600 anggota polis dan tentera ditugaskan dan ia diharap dapat meningkatkan kadar pematuhan PKP kini melebihi 90%. Kerajaan Negeri Kedah pula akan berusaha memastikan pematuhan rakyat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan PKP dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih baik. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Mukhristo Mahathir, tahapnya di Kedah ketika ini ialah 87%. Tapi kita ingin menggalakkan supaya hanya seorang saja setiap isi rumah itu yang keluar dan terus ke tempat membeli makanan tersebut dan terus juga balik ke rumah. Jadi dengan cara itu maka kita dapat meningkatkanlah peratusan daripada 87% itu sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi, insya-Allah. Datuk Seri Mukhris menyatakan perkara itu selepas menyampaikan bantuan bekalan makanan bernilai RM20,000
kepada kampus UUM Sintok yang disumbang kerajaan negeri dan pejabat Menteri Besar Kedah. Kerajaan negeri Perak pula memperuntukkan 1.18 juta ringgit kepada semua 59 anggota Dewan Undangan Negeri ADUN negeri itu. Ia antara inisiatif untuk membantu rakyat yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata setiap ADUN termasuk daripada pihak pembangkang akan menerima RM20,000 secara tunai dan dijangka diagihkan mulai esok. Hari ini saya nak umumkan pula satu bantuan kewangan secara tunai pada semua 59 orang ADUN di seluruh negeri Perak. Kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah wang yang sama rata, sama rasa kepada semua 59 ADUN. Tak kira daripada Pakatan Harapan, tak kira datangnya daripada Perikatan Nasional. Semua orang dapat nilai kewangan tunai yang sama untuk mereka gunakan kepada rakyat yang memerlukan. Datuk Seri Ahmad Faizal mengumumkan perkara itu pada sesi wawancara di Perak FM pagi tadi. Semalam, semua premis kedai makan dan kedai serba neka 24 jam di Perak hanya dibenarkan beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Arahan tersebut termasuk untuk kedai runcit, pam minyak dan khidmat pandu lalu. Prihatin dengan nasib golongan yang terkesan akibat penularan wabak global ketika ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melancarkan tabung musaadah COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, usaha kolektif JAKIM itu bagi membantu kerajaan meringankan beban golongan terjejas pendapatan kesan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac lalu. JAKIM mengambil satu peluang untuk melancarkan tabung musaadah COVID-19 JAKIM. Tujuannya untuk menyalurkan secepat mungkin berdasarkan kepada angka yang menggerungkan sekarang ini yang kita begitu menginsafi kesukaran dan kesusahan masyarakat, maka kita mintalah jasa baik daripada semua pihak untuk memberi derma dan juga bantuan melalui tabung musaadah COVID-19. Beliau yang melancarkan tabung tersebut turut menyarankan penglibatan semua agensi terlibat di bawah portfolionya untuk sama-sama membantu selain menggalakkan inisiatif pihak swasta maupun orang perseorangan. Pada majlis tersebut, Sekretariat Dakwah Korporat JAKIM telah menyumbang RM20,000 sebagai titik mula menyokong usaha tersebut. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi pula melalui program Food Bank menyumbangkan 16,000 pak makanan kepada para petugas barisan hadapan di sekitar wilayah persekutuan. Dan kali ini ia diagihkan ke 3 lokasi di Putrajaya iaitu Ibu Pejabat Polis Putrajaya, Klinik Kesihatan Presin 18 dan Klinik Kesihatan Presin 14. Pengarahnya Muhammad Ajib Ismail berkata ia sebahagian usaha untuk meringankan beban mereka yang mengambil risiko bertugas ketika seluruh negara diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Ini juga dengan bantuan NGO iaitu Yayasan Amal. Jadi sejumlah pak 15,750 ini ambil kira secara kasar kalau RM110, 15,700 kalau dikalikan dengan 10 hari bermaksud hampir RM160,000 dibelanjakan adalah kerjasama daripada masjid dan juga surau Jumaat serta rakan strategik. Mudah-mudahan ianya sebagai satu sokongan daripada institusi agama, masjid dan juga surau kepada petugas-petugas dan Program Jawi Food Bank ini akan diteruskan dari masa ke masa bergantung kepada keperluan sepanjang tempoh PKP. Bertemu kembali. Kita ikuti pula ucapan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin sempena peringatan Hari Polis ke-213. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada 25 Mac 2020 kita menyambut Hari Polis ke-213. Bagi pihak kerajaan Malaysia, saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga polis Diraja Malaysia PDRM atas segala khidmat bakti dan pengorbanan yang dicurahkan demi mempertahankan kedaulatan, keselamatan dan kemakmuran negara yang kita sayangi. Kita sedar tugasan polis ini bukanlah sesuatu yang mudah, apatah lagi apabila berhadapan dengan situasi dan cabaran keselamatan negara yang semakin kompleks. Berdasarkan perkembangan dan cabaran semasa, PDRM bukan sahaja berhadapan dengan jenayah konvensional, ancaman pengganas yang ada kalanya amat luar biasa. Bahkan ianya lebih kompleks dalam dunia digital sekarang ini. Maka PDRM perlu menanganinya secara strategik, tegas dan berkesan. Kerajaan amat berpuas hati dengan tahap profesionalisme dan keupayaan yang diperlihatkan oleh anggota PDRM dalam memikul amanah yang dipertanggungjawabkan demi memastikan negara kekal, selamat dan terjamin. Memandangkan negara di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, maka pada tahun ini tiada sambutan peringatan Hari Polis ke-213 diadakan. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh anggota PDRM dan keluarganya atas pengorbanan sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Saya amat berharap anggota PDRM akan terus memberikan khidmat terbaik kepada negara sebagai petugas barisan hadapan yang diamanahkan untuk menguatkuasakan PKP ini. Saya berdoa semoga usaha kerajaan dan kita semua dapat membendung penularan COVID-19 dengan jayanya, insya-Allah. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang bersama-sama dengan PDRM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan semua agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saya bersyukur kerana rakyat memahami arahan PKP dan secara keseluruhan tahap kepatuhan sudah bertambah baik. Bahkan jumlah kes ketidakpatuhan juga semakin berkurangan. Pada masa yang sama, saya menzahirkan rasa simpati saya kepada anggota PDRM dan keluarga yang terdedah dan dijangkiti COVID-19. Dalam waktu yang getir ini, saya berdoa agar mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi cabaran ini dan kembali sembuh secepat mungkin. Kementerian Dalam Negeri akan memastikan kebajikan mereka dan ahli keluarga terbela. Dalam memastikan kedaulatan negara dan ketenteraman awam terus terjamin, saya memohon agar rakyat memahami bahawa tanggungjawab ini bukan sahaja terletak di bahu PDRM, bahkan ianya juga adalah tanggungjawab kita bersama. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Polis ke-213. Semoga warga PDRM akan terus kental dan bersemangat untuk berjuang demi menjaga kedaulatan, keselamatan, kesejahteraan rakyat dan negara Malaysia yang tercinta. Yakinlah, ia satu khidmat yang mulia dan diberkati Allah. Wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu telesidang video akan dilakukan esok bagi membincangkan kedudukan penganjuran Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2020 di Johor. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal American 99 American menerusi laman Twitternya.
Menurut beliau, mesyuarat jawatankuasa tertinggi SUKMA itu akan disertai oleh 14 esko belia dan sukan negeri. Ini termasuk Johor selaku penganjur SUKMA 2020 dan pemegang taruh yang lain. Ujarnya, penangguhan SUKMA merupakan antara perkara yang akan dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Tambah beliau, implikasi dan aspek yang akan diambil kira adalah persiapan atlet, cabaran dan kekangan teknikal penganjuran, pandangan serta kekhawatiran pihak penaja untuk aktiviti promosi, pemasaran, liputan media dan program prasukma yang berkaitan. Tamasya Dwi tahunan tersebut dijadual berlangsung dari 11 hingga 19 Julai ini. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah melahirkan rasa bimbang kerana masih ada rakyat yang berdegil dan tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah masuk hari ke-7. Justru baginda menasihatkan rakyat agar patuh dan tidak melanggar perintah berkenaan bagi memastikan rantaian wabak COVID-19 ini dapat dihentikan. Titah baginda dalam catatan Facebook, kedegilan dan sifat pentingkan diri sendiri dalam situasi kritikal ini akan menyusahkan pelbagai pihak, terutamanya yang berada di barisan hadapan. Baginda menegaskan agar rakyat duduk di rumah dan tampil melakukan pemeriksaan serta pengasingan bagi mereka yang mempunyai simptom-simptom wabak itu. Tambah baginda lagi, individu-individu yang menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling Februari lalu yang masih berdegil agar tampil untuk menjalani saringan. Kalau celoteh diva AA menggesa rakyat mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP tular di laman sosial, pelakon Datuk Seri Izlan Yusof pula mengambil pendekatan turun padang. Ya, beliau yang berkhidmat secara sukarela dengan Angkatan Pertahanan Awam Daerah Putrajaya menyertai rondaan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai PKP dan bahaya COVID-19. Datuk Izlan yang dihubungi Bidiva meluahkan rasa terkilan dan sedih kerana tahap kesedaran sesetengah anggota masyarakat terhadap bahaya COVID-19 masih rendah. Buktinya ada yang tidak menghiraukan PKP dengan keluar rumah tanpa urusan penting. Paling mengecewakan, anggota APM turut berdepan sikap segelintir individu yang menghamburkan kata-kata kesat apabila dinasihatkan agar duduk di rumah mereka. Perintah tersebut yang masih keluar dan keluar bersama kawan, jadi ianya ada satu perkara yang tidak sihatlah untuk kita semua, dan kita tak boleh mementingkan diri sendiri, yang mana kita wajib untuk patuh perintah kerajaan Malaysia. Datuk Seri Izlan turut menasihati orang ramai agar terus berada di rumah sepanjang tempoh PKP supaya kerajaan tidak perlu melanjutkannya. Untuk kita memastikan supaya kerajaan tidak tidak memanjangkan lagi perintah ini, kita sendiri kena ambil inisiatif tersebut untuk membantu kerajaan. Datuk Seri Izlan atau nama sebenarnya Datuk Seri Idris Mat Yusof menyertai APM sejak tahun 2018 dan banyak menyertai misi bantuan termasuk di Palu, Indonesia. Laporan itu menutup berita perdana edisi Selasa 24 Mac selaras dengan perintah kawalan pergerakan stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Betul tu, jaga diri dan keluarga serta sentiasa gunakan cecair pembasmi kuman untuk kebersihan seisi keluarga. Terus setia bersama saluran berita dan RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Dan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.